Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah dapat bersama pada pagi ini. Terlebih dahulu ana minta maaf lah kerana telah ada urusan ni, terlewat sikit. Ni nak pukul 9 ni. Hadis 4016 ni. Ya. Hadis 4016. Ke mana? 19. 4019 kan? 4019. Hadis 4019. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريش عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي عن المقداد بن الأسود وحدثني إسحاق. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندائي أن عبيد الله ابن عدي ابن الخيار أخبره أن المقداد ابن عمرو الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqul kalimatahu allati qala. Hadis yang ke-4020. Wa bi qala hadatsani Ya'qub bin Ibrahim qala hadatsana Ibnu Ulayyah qala hadatsana Sulaiman at-Taimi qala hadatsana Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Badrin man yanzuru ma sana Abu Jahl fantalaqa Ibnu Mas'ud fawajahu qad darabahu ibna Afra hatta barada faqala anta Aba Jahl alih tu panjang. Qala Ibnu Ulayyah qala Sulaiman hakadha qalaha Anas qala anta Aba Jahl qala wa hal fawqa rajulin qataltumuh qala Sulaiman aw qala qatalahu qaumuh qala wa qala Abu Mijlaz qala Abu Jahl falau ghairu akkarin qatalani. Ini hadis yang ke-4019 hadis daripada Asim. Sebentar Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan, Abu Asim telah meriwayatkan kepada kita
yang diambil daripada Ibnu Juraish, yang diambil daripada Zuhri, daripada Atha bin Yazid, daripada Ubaidillah bin Adi, daripada Miqdad ibn al-Aswad. Hak ni kena faham, hak ni mana tahwil sanad. Bermula daripada situ ada Imam Bukhari kemukakan sanad lain, walaupun hadis sama cuma sanad berbeza. Itu makna hak tahwilus sanad. Wa biqala hadatsani Ishaq, dan Ishaq telah menceritakan, telah meriwayatkan kepada saya Ya'qub bin Ibrahim telah meriwayatkan kepada kami. Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad telah meriwayatkan kepada kami. Ibnu Akhi, yaitu Ibnu Shihab telah meriwayatkan kepada kami daripada bapa saudaranya. Kata beliau, kata Ibnu Akhi, yakni Ibnu Shihab, Atha bin Yazid al-Laythi telah menceritakan kepada saya. Kemudian Al-Junda'i telah menceritakan kepada saya juga bahawa Ubaidullah bin Adi bin Al-Khiyad telah menceritakan kepadanya bahawa Miqdad bin Amr Al-Kindi, dia ni merupakan halif, sekutu. Halif ni sekutu lah. Dia ni merupakan halif, atau kita sebut dengan lani, bahasa lani, halif ni dia telah melakukan tahalluf siasi, melakukan hubungan politik, hubungan damai dari sudut politik dengan Bani Zuhrah. Wakana, dan beliau, siapa dia beliau tu? Miqdad bin Amr Al-Kindi. Wakana Al-Miqdad bin Amr Al-Kindi adalah orang yang turut serta dalam peperangan Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan bahwasanya dia telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita, apa pandangan tuan, in laqitu rajulan minal kuffar, sekiranya saya bertemu dengan seorang tentera kafir, lalu faqtatalna, lalu kami berperang, kemudian kami telah berperang, fadaraba ihda yadayya, lalu salah seorang telah pukul, telah tetak tangan saya dengan pedang, faqata'ha, lalu ia memutuskannya. Jadi terpotonglah, lalu ia telah, bila dia tetak tangan itu jadi putus tangan. Hak tu kembali pada yadayya, lalu ia telah menyebabkan tangan saya terputus. Summa ladha minni bisyajaratin, kemudian mana dia ladha minni, dia kata dia tetak tangan saya tu, siapa dia menyebabkan saya jadi tersandung di pokok lah, dah kena tangan ni, jadi tak ada tenaga dah. Lalu dia kata, siapa dia tu? Hak tetak tangan saya tadi. Masa dia tetak tadi dia kafir. Perak cerita ni. Masa dia tetak tangan saya tadi, dia dalam keadaan tidak Islam. Maka dia pun kata aslamtu lillah. Maka selepas tu dia kata saya telah beriman kepada Allah. Jadi ada berlaku. Kalau berlaku lagu tu lagu mana dia kata? Saya jumpa seorang kafir, tentera musuh lah. Dia perang dengan saya, balik tetak dengan saya. Kemudian dia potong, dia tetak tangan saya tu, putus tangan saya. Kemudian
bila tetak tangan tu jadi tidak berupaya dah saya, dan saya tersandung di pokok. Kalau kita kat nyana jadi rapat di pokok tu, sakit dah hentak, tidak ada tenaga. Lalu tentera kafir tu kata, selepas tu dia kata saya masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah lah. Lagu mana? Aqtulhu, apakah patut saya, apakah boleh saya bunuh dia, wahai Rasulullah? Selepas dia kata begitu, selepas dia mengucap 2 kalimah syahadah itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taqtulhu, maknanya kahwin ni ringkah, dia hadis ni ringkah. Sebenarnya kahwin ni pun teruk juga kena sebenarnya. Kahwin ni pun teruk juga kena lah hak kafir ni. Jadi Miqdad bin Amr al-Kindi tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia ni telah potong salah satu daripada tangan saya. Jadi sini ni tidak jelas dia sebut sebenarnya apakah dia masuk Islam situ selalu ataupun selepas daripada tu. Ya tentunya siadah tangan Miqdad ni bin Amr al-Kindi ni. Dia telah potong tangan saya. Kemudian dia kata begitu selepas dia potong tangan saya. Ini boleh jadi dalam peperangan yang sama. Dia kerak tangan saya dalam peperangan, okey? Perang biasalah. Kemudian selepas dia kerak tangan saya, dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Ni tak tahan ni. Lepas tu bolehkah kalau saya nak kerak juga tangan dia, saya nak tetak dia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taqtulhu, jangan engkau bunuh dia. Fa in qataltahu, kalau engkau bunuh dia ni selepas dia Islam, fa innahu bimanzalati, maka sesungguhnya dia tu sama seperti kamu, yang ni sama Islam dah tu. Kalau membunuh dia makna membunuh sama Islam lah. Apa ada maksud dia? Fa in qataltahu fa innahu bimanzilati qabla an taqtulah, maka jikalau engkau bunuh dia, maka sesungguhnya itu sama dengan engkau sebelum engkau membunuhnya. Wa innaka bimanzilati, dan sesungguhnya engkau sama dengannya qabla an yaqul, sebelum dia kata, sebelum dia ucapkan kalimah yang ia telah kata. Enggak dia Nabi nak ayat sini. Jadi cerita dia, Miqdad bin Amr al-Kindi kata, dia kata kalau saya jumpa dengan seorang kafir, mana dia ni kafir harbi lah, bukan kafir zimmi, kemudian kami berperang, lalu dia telah berjaya menetak tangan saya sampai putus. Kemudian mana dia juga berjaya saya tetak lah kira-kiranya, dan dia juga luka sakit juga lah. Tapi selepas tu dia masuk Islam. Dia masuk Islam selepas tu, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Patut bolehkah saya bunuh dia selepas tu, selepas dia mengucap 2 kalimah syahadah itu? Rasulullah kata jangan bunuh. Jangan. Sebab apa? Sebab dia tu sudah Islam. Miqdad bin Amr al-Kindi kata, dia ni telah potong tangan saya. Nabi kata jangan kamu bunuh dia. Kalau kamu bunuh dia, maka sesungguhnya dia tu seperti kamu sebelum dia qabla an taqtulah, sebelum kamu bunuh dia. Wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqul kalimatahu allati qala. Nabi nak sebut sini ya, bahasa dia tu gitu ya. Nabi nak kalau mu bunuh lan ni, sedangkan dia lan Islam dah.
Dia serupa kamu dah. Dulu kamu perang dengan dia sebab dia tidak seperti kamu, dan dia bunuh kamu dulu sebab kamu tidak seperti dia. Masa dia tetak tangan kamu Islam, dia tidak Islam, mana tidak sama tu. Laisa laisa lahu bimanzalati. Masa dia tetak kamu tu, dia dengan kamu tak serupa status akidahnya. Dia kafir, kamu Islam. Tapi sekarang ni setelah dia masuk Islam, kalau kamu bunuh dia, dia tu serupa dengan kamu dah, sama-sama Islam. Jadi kalau kamu bunuh dia juga, seolah-olahnya seperti dia mengucap, seperti sebelum dia mengucap dua kalimah syahadah. Masa dia tetak kamu, dia tidak Islam, kamu Islam. Tapi selepas dia masuk Islam, kalau kamu tetak dia, seolah-olah kamu ni jadi tidak Islam, kamu tetak dia. Jadi gitu. Jadi Nabi nak ayatnya, tak boleh dah lah kamu perang dulu atas dasar akidah, atas dasar agama. Sekarang ni dia masuk Islam. Jadi kalau kamu nak tetak, nak bunuh dia tu atas dasar agama dia, atas dasar dia, dia sudah Islam. Sini perasaan mencabarlah dah. Jadi mencabar perasaan tu, jadi berat lah. Gitu. Namun anda nak sebut sikit lah sini, anda nak sebut sebab sini dia syarah. Dia kata mengikut setengah ulamanya, dia kata sebenarnya wa innaka bimanzilatihi ni. Kalau kamu bunuh dia, maka sesungguhnya kamu ni serupa dengan dia sebelum kamu perang dengan dia. Sekarang ni dia masuk Islam, musuh ni, dia tetak tangan kamu sebelum dia masuk Islam. Itu cerita dia. Baik, selepas dia tetak tangan kamu, dia potong tangan kamu dalam peperangan, maka dia masuk Islam. Baik, selepas dia masuk Islam, kalau kamu bunuh dia, maka sesungguhnya dia tu seperti kamu dah. Dia seperti kamu dah. Fa innahu bimanzilatik. Dia tu seperti kamu dah sebelum kamu bunuh dia. Jadi hak kamu perang dengan dia tadi sebelum dia Islam, dan dia tetap kamu pun gitu. Jadi kalau selepas dia jadi seperti kamu dah, sama Islam, maka tak bolehlah kamu nak bunuh dia atas dasar apa? Bunuh sama Islam ni jadi hukum qisas nak pula dah. Tu maksudnya. Dan sesungguhnya engkau sama dengan dia sebelum dia kata kalimah la ilaha illallah tu. Jadi kalau kamu bunuh dia selepas dia Islam, jadi kamu ni serupa dengan dia juga sebelum dia, serupa dengan dia sebelum dia Islam. Yakni kamu ni perangai tu jadi perangai sepoi kafir. Bagaimanapun ulama kata sini dia ada 4 takwilan. Maksud wa innaka bimanzilati, sesungguhnya engkau sama dengannya. Yang pertama, mana kalau mu bunuh dia, maka mu ni sama dengan dia seperti sebelum dia masuk Islam. Mana perangai mu ni walaupun Islam perangai sepoi kafir. Sebab dia kan sebelum dia masuk Islam tu dia kafir. Jadi masa dia tetak kamu tu, memang dia tetak dalam keadaan dia benci kepada agama, memang dia niat tetak orang Islam. Memang gitulah moga masa dia tetak kamu, dia tidak Islam. Baik, kalau kamu tetak dia, kalau kamu nak bunuh dia selepas dia Islam, maka kamu serupa dia sebelum masuk Islam lah. Jadi seolah-olah kamu ni bunuh dia ni bunuh orang Islam. Seperti mana dia masa dia tetak tangan kamu, dia memang dia niat nak tetak orang Islam, nak bunuh orang Islam. Jadi kamu dengan dia serupa sebelum dia mengucap dua kalimah syahadah lah. Itu zahir makna dia. Tapi ulama kata, ada juga ulama kata dalam kitab At-Tanqih, dalam kitab At-Tanqih dia kata di sini ada 4 takwilan. Yang pertama, salah satunya inna dzalika sara mubahan biqatlik iyah bil qisas bimanzilati damil kafir li haqqid din qalahu al-Khattabi. Jadi maksud Nabi sebut kalau kamu bunuh dia, maka sesungguhnya engkau bimanzilati, mana sama dengan dia. Sama dengan dia ni maksud dianya kamu ni sudah jadi harus bunuh kamu.
Aidzalika sara mubahan bi qatlik iyah bil qisas. Mana kamu ni akan dihukum qisas. Kalau kamu bunuh dia selepas dia masuk Islam, maka kamu akan dikenakan hukum qisas. Sebab apa? Sebab dia dengan kamu dari segi status agama sama. Maknanya kamu tidak bunuh orang kafir tu, kamu bunuh orang Islam dengan cara yang tidak sebenar. Itu satu takwilan. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Itu satu makna. Makna yang kedua, maksud kalau kamu bunuh dia, maka engkau sama dengan dia seperti sebelum dia mengucap 2 kalimah syahadat. Makna yang kedua untuk kalimah tu, kamu jadi berdosa seperti mana dia berdosa semasa kafirnya. Dia semasa dia kafir, dia tetap kamu. Itu dosa besar tu, dosa besar. Kita kata orang kafir, dosa apa? Taklah. Maknanya dosa dia orang dalam neraka ni pun tahap azab dalam neraka pun dalam hadis sebut tak sama. Dalam seperti mana dalam syurga, orang yang berada dalam syurga pun dia berada di tahap yang tidak sama. Mana syurga tinggi, ada syurga rendah, syurga belaka, tetapi dia ada tahap-tahap dia. Ni syurga kelas pertama. Kita kata syurga ni ada juga beza-beza lagu tu. Itu berdasar pada kelebihan amalan. Sebab Nabi duduk Firdaus. Kita kata tak ke syurga nombor 7 tu tak? Syurga nombor 7 tu maknanya bakal tak apa sejuk oleh akon dia kalau ke mana. Nah, takut kita kata gitulah. Nah. Tidak makna gitu. Cuma dia tahap tu berbeza. Tapi dia terasa nikmat sama ya. Terasa nikmat sama sebab apa? Sebab dia kemuncak nikmat belaka. Gitu. Kita jangan fikir kalau gitu surga pertama, surga kelas pertama, surga paling tinggi dengan surga yang rendah sikit boleh jadi nikmat tu ke? Tak, nikmat tu rasa serupa, Allah buat serupa. Serupa. Kita nak faham gitu. Jangan kita kata kurang. Begitulah juga dalam neraka ni pun. Neraka ni pun dia ada neraka paling teruk. Neraka wai, neraka saqat tu berbeza-beza. Neraka jahanam itu berbeza-beza tu. Begitu juga orang kafir yang jahat, yang tidak ada akhlak, dia dapat azab tidak sama dengan orang kafir yang baik. Kafir tapi baik. Tapi tetap dalam neraka juga. Jadi kalau kamu bunuh dia, ini takwilan yang kedua. Kalau kamu bunuh dia, kata Nabi SAW, maka kamu jadi serupa dengan dia. Maksud dianya kamu akan berdosa seperti dia berdosa bunuh kamu. Dia tetap tangan kamu, maka itu dosa besar dosa dia tu. Jadi kalau kamu buat gitu juga selepas dia Islam, maka kamu sepertilah kamu bunuh orang Islam. Jadi serupa dia lah perangannya. Jadi kena sabar, kena lah. Memang nak marah tangan kita putus yang tetap dia. Yalah tu masa sebelum Islam. Sebelum dia Islam. Gitu. Yang ketiga. Kata Nabi, maksud kata Nabi, engkau ni harus maknanya ditumpahkan darah sebelum dia Islam. Mana sekarang ni orang kafir tu hak tetap kamu apa dengan kamu tu, dia menganggap harus darah kamu sebab masa tu dia tidak Islam. Selepas dia masuk Islam, hukum dia berubah. Dia tak boleh dah bunuh kamu. Begitulah juga kamu boleh bunuh dia sebelum dia Islam kerana dia kafir harbi. Tetapi selepas dia masuk Islam, hukum tu berubah walaupun watak sama, orang sama. Kenapa? Kerana apa? Kerana dia sudah terbatas dengan akidah yang sama. Tu. Yang keempat, in qataltahu mustahillan. Jikalau engkau bunuh dia dengan menganggap halal, maka kamu
jadi sama seperti dia sebelum dia mengucap 2 kalimah syahadah. Tu. Kalau kamu bunuh dia selepas dia masuk Islam, kalau kamu bunuh dia dengan satu anggapan bahawa halal darah dia, maka kamu jadi seperti dia sebelum dia mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi kafir lah. Sebab menghalalkan yang haram ni jadi kufur. Tu Nabi nak ayat ni. Jadi pak takwil lah tu. Pak takwil lah. Jadi kukuk mana pun pak ni kita boleh simpul beginilah. Boleh simpul gini. Nabi kata kalau kamu bunuh dia selepas dia mengucap 2 kalimah syahadat, maka mu jadi serupa dengan dia sebelum dia memerangi, sebelum kamu bunuh dia. Sebelum kamu bunuh dia. Yang ni sebelum kamu bunuh dia tu dia ke dia? Dia tidak Islam. Jadi kamu serupa dia. Berserupa dia sebelum dia tidak Islam. Dan sesungguhnya engkau serupa dengan dia sebelum dia qabla an yaqul, sebelum dia mengatakan kalimah yang dia kata. Dia sebelum dia mengucap 2 kalimah syahadat. Jadi Nabi kata kalau mu bunuh dia, mu sama seperti dia. Sama lagu mana? Sama seperti sebelum dia masuk Islam. Jadi sama tu sama lagu mana? Hak tu lah pak takwil lah tadi. Ana ulas sekali takut biar apa Jadi Nabi kata kalau engkau bunuh dia selepas dia masuk Islam, kamu seperti dia. Seperti dia tu seperti dia sebelum dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kamu jadi seperti dia sebelum kamu bunuh dia. Maknanya sebelum dia mengucap 2 kalimah syahadah, kamu seperti dia, maknanya kamu seperti dia semasa dia tidak Islam. Tu kesimpulannya begitu. Bahkan kamu jadi kufur ya. Itulah hak ni secara umum. Sebab itulah timbul dalam riwayat lain, ada kes lain sebenarnya. Kes lain, misalnya ada sahabat Nabi, bila dia perang dengan orang kafir tu terparuk kelata kata. Bila orang kafir tu sudah terdesak, tak nak lawan dia, la ilaha illallah dia kata. Ada kan berlaku dalam satu riwayat, sahabat Nabi pun bunuh juga dia. Sebab dalam peperangan ni al-harbu khida'. Peperangan ni nipu. Peperangan ni tipu daya. Kadang-kadang tamu-tamu kalau bawa syiah kata no. Dia parut dekat dia mengucap dengan syahadat. Kalau kita biarkan dia boleh jadi kita nyawa kita terancam pula. Ini istiak sahabat. Tapi kukuk mana pun Nabi situ orang panggil bunuh secara syubhah. Qatlu syubhah. Kalau anak sendiri pun dengar tu. Kita lupa kali dia, tiba-tiba bila dia kalah, kita hampir nak bunuh dia tu. Pedang dia pun jatuh, senjata dia pun jatuh, dia pun kata la ilaha illallah dia tu. Lagu mana aku itu? Kita nak kata dia Islam. Anda rasa dia tak boleh pakai zahir ayat hadis tadi. Bahaya sebab ni bukan perang dengan pedang. Lama kita paling lepas dia ambil ada pistol yang dia sembunyi di mana-mana tubuh dia tembak kita. Boleh jadi berbagai kemungkinan boleh berlaku. Mungkin boleh jadi orang kata tangkap dia, ikat tangan dia dan sebagainya. Iyalah dalam situasi boleh ikat, situasi kondusif tak apa. Ni dalam situasi tu. Situasi dalam pemikiran kita, kalau kita lepas dia, kalau kita tak bunuh dia, nyawa kita terancam. Anak asal tu boleh bunuh. Ijtihad. Kalau dalam situasi tu, kecuali situasi kita ramah dia seorang. Kalau kita ramah dia seorang, kalau dia mengucap anak asal tu lebih sesuai, kita tangkap dia sebab kita ramah. Tapi kalau kita seorang sama seorang, bahaya tu. Ataupun dia dua, kita seorang, kedua-dua mengucap 2 kalimah syahadat kerana senjata dia habis peluru misalnya. Dua-dua mengucap la ilaha illallah, ataupun mengucap kita nak kata lagu. Kalau kita lepas dia, bahaya dia dua, kita seorang. Mana dalam situasi tu kita perlu pertimbangan, perlu akal, fikirlah. Musuh ni dilatih untuk berperang. Boleh jadi dia sudah dilatih begitu. Kalau dalam keadaan kamu terdesak, kamu mengucaplah. Orang Islam ni kalau mengucap dia tak akan bunuh. Dia kata gitu. Pok dia pun baca juga hadis. Misalnya, tak boleh. Sebab itulah cuma dalam hadis Nabi tu Nabi bayar diat. Bayar diat. Bahkan Nabi tak kata apa sahabat dia tu salah. Sahabat Nabi tidak dibunuh salah kerana waktu tu, dalam situasi tu.
Jadi maknanya hadis ni kita kena tengok keadaan lah, keadaan yang sesuai tu, keadaan sesuai. Misalnya kita tak asal lah perang, orang curi naik atas rumah kita. Ada macam-macam boleh berlaku ke, boleh jadi dia apa ni ragu apa isteri kita, anak kita. Anak buat lagu mana? No, misalnya. Dia mengaku salah. No. No. Kita tak elak saja tu no. Tahu juga seperti ruang tu. Asal jangan bunuh sudah. Tapi hon ni dengan tentera kafir. Tu Islam dah lain. Sepuluh orang naik curi atas rumah kita bunuh dia. Mana kita mempertahankan maruah, harta dan anak keluarga kita, tu syahid, tu bab lain lah. Tapi kalau dia ni masalah orang kafir, yang mana kita bunuh dia tu, kita perang dengan dia atas rasa kita Islam, dia harbi, dia kafir yang memerangi orang Islam. Tiba-tiba dia ngucap sebab ni. Tu tengok keadaan. Jangan, tak ada ulama kata haram secara mutlak, tak boleh kukuk mana pun. Tak ada ulama kata begitu. Gitulah maksud dia. Baik. Cumanya ada ulama sebut begini. Jadi sahabat Nabi ni sebab dia ada pengalaman perang. Orang kafir dia mengucap dua kalimah syahadah sebagai halah supaya dia tidak dibunuh. Dan ijtihad. Orang Islam pun dia boleh berijtihad. Dia menghalalkan darah kawan itu bukan sebenarnya bukan maksud menghalalkan yang haram. Tapi dia menghalalkan darah kawan itu kerana takwil. Kafir ni mengucap dua kalimah syahadah ni kerana takut dia dibunuh. Sebab tu orang Islam tu tidak dibunuh balah. Dan dalam peperangan ni dia tak boleh betul sebab sodak itu. Faham tak? Orang Kelantan kata betul sebab sodak. Dalam peperangan ni kita jangan betul benda. Gitu. Sebab dia mengucap tak boleh bunuh, kita duduk tengok. Lama bila kita nak tembak dia pun mengucap, kita pun renung nak pakai mazhab mana ni. No. Mikir lagu tu dan yang bunuh dia. Ada ke pendapat kata duk mikir begal-begal. No, misalnya duk tengok aku mazhab mana ni, nak pakai mana, nak tahu lagu mana, mikir dalam perang berat kita kalau lagu tu. Duk tengok lagu, nak tahu lagu mana ni jangan cak. No. Kali dak dia. Dalam perang ni lagu tu lah. Jadi sebab tu dalam peperangan ni banyak hukum-hukum biasa tidak terpakai dalam peperangan. Kita kena pakai dalam konteks lain. Sebab situasi yang tidak kondusif tu, maka pertimbangan situ perlu ijtihad. Kalau anak apa nak tetap tu. No, dalam keadaan tu bahaya tu. Boleh jadi nyawa kita terancam pula. Gitulah. Jadi sekiranya tentera Islam dia bunuh orang kafir yang mengucap dua kalimah syahadat kerana terdesak, bunuh tu dengan satu anggapan, dengan satu takwilan bahawa si kafir ini mengucap dua kalimah syahadah ini kerana takut dia dibunuh, maka orang Islam bunuh juga dia tu sebagai takwil. Dia ni tidak Islam sebenarnya, dia mengucap tu bimbang takut kita bunuh dia. Jadi membunuh tu dengan menganggap halal darah dia, orang Islam tu ijtihad begitu tu bukan bermakna dia menghalalkan yang haram. Dia menghalalkan darah ni kerana dia anggap kawan ni tidak Islam yang sebenar ni. Mengucap dua kalimah syahadah tu kerana terdesak. Tu. Jadi hak tu tidak boleh kita menganggap menghalalkan yang haram. Tak boleh tu, tak kena gitu. Misalnya dalam Hasan ni lah kisah Usamah ni. Usamah bunuh seorang tentera kafir. Nah, bila dia tersadung dekat, jadi nyana di pokok, senjata sudah jatuh, la ilaha illallah dia kata. Usamah putikan dia, mati dia. Nah, tapi Nabi bayar dia lah disebut. Nabi bayar dia. Tapi Usamah dia fikir tadi lah, sebab ni peperangan ni. Siapa Nabi kata bagaimana, agak-agaknya bagaimana jikalau dia bawa la ilaha illallah bertemu dengan Tuhan.
Tapi kukuk mana pun Nabi sebut tu sebagai tambih, peringatan. Lain kali kena beringat lah. Mana kita tengok keadaan lah, tengok keadaan. Pensyarah Bukhari nama Al-Kirmani, dia kata, kalau ada orang kata, baik seseorang tu lah, sebab dia tanya dalam hadis ni tanya, dia sebut orang kafir tu, dia kata aslamtu lillah, saya Islam, mana saya beriman kepada Tuhan. Masalah sekarang ni dia sebut gitu setelah dia kalah dalam peperangan. Baik, lagu tu kau jadi Islam ke seorang tu? Dia kata saya Islam, jadi Islam ke? Dah lah sebut begitu dengan ringkas gitu. Dia bukan mengucap la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Dia tidak kata tu. Sedangkan umumnya bila seorang tu nak masuk Islam, bukan sekadar umum lah, memang dia kena sebut begitu. Pintu untuk masuk Islam, dia mesti melalui pintu syahadatain, mengucap 2 kalimah syahadah. Dalam hadis ni sebut kalau orang kafir kata aslamtu lillah, saya Islam kerana Allah, jadi kau Islam dia tu, itu persoalan ulamanya. Ataupun tak cukup, ataupun dia kena mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tu persoalan yang timbul. Jadi Syekh Kirmani kata sebenarnya hadis ni sebut secara ringkas. Bila dia kata aslamtu lillah tu maknanya dia mengucap dah tu. Gitu maksudnya. Kerana apa? Kerana dalam riwayat Ma'mar yang bersumber daripada Zuhri, sebenarnya cerita ni kalau kita tengok dalam hadis lain, dalam Kitabul Iman, dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Iman, melalui tariq Ma'mar daripada Zuhri, berkenaan dengan cerita Miqdad bin Amr Al-Kindi ni. Kata beliau ni dalam riwayat lain, falamma ahwaitu li aqtulah, bila mana saya nak bunuh dia, nak bunuh siapa? Tentera kafir tadi. Dia pun kata la ilaha illallah, dia mengucap. Jadi maknanya hak Miqdad bin Amr Al-Kindi sebut aslamtu lillah ni sebagai kata-kata ringkas, sebut terringkas. Hak masa berlaku tu orang kafir dia kata la ilaha illallah. Jadi semasa Miqdad bin Amr Al-Kindi cerita, dia tidak cerita kawan ni kata la ilaha, tapi dalam Muslim ada sebut dia cerita orang kafir ni kata la ilaha illallah. Jadi makna berdasar pada tariq lain bahawa dia ni sebenarnya memang dia mengucap, bukan semata-mata kata aslamtu lillah. Makna Islam lah dia. Gitu. Gitulah. Kisah lagi hadis ke 4020. Imam Bukhari telah meriwayatkan hadis. Imam Bukhari telah berkata, Ya'qub bin Ibrahim telah meriwayatkan kepada saya. Jadi Imam Bukhari kata Ya'qub bin Ibrahim telah meriwayatkan kepada saya. Ibnu Ulayyah telah meriwayatkan kepada kami. Sulaiman At-Taimi telah meriwayatkan kepada kami. Anas radhiyallahu anhu telah meriwayatkan kepada kami. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada hari Badar. Pada hari Badar Nabi telah bersabda, man yanzuru ma sana'a Abu Jahlin fantalaqa Ibnu Mas'ud. Nabi kata man yanzuru, siapa dia tengok, siapa dia lihat apa yang berlaku pada Abu Jahal. Man yanzuru ni maknanya siapa dia lihat, maknanya siapa yang tahu tentang keadaan Abu Jahal. Tu ma yanzuru ma sana'a Abu Jahlin, siapa yang tahu, siapa yang ada maklumat ma sana'a Abu Jahl, apa yang berlaku kepada Abu Jahal. Kena terjemah gitu, jangan terjemah siapa yang melihat apa yang telah dilakukan oleh Abu Jahal. Jangan terjemah gitu. Anak pun tak tahulah dalam terjemah besar kitab tu lagu mana. Tapi sini terjemahnya man yanzuru ma sana'a Abu Jahlin, siapa yang tahu tentang Abu Jahal, apa yang berlaku pada Abu Jahal. Fantalaqa Abu Mas'ud, fantalaqa Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud pergi cari Abu Jahal. Intalaqa ni makna pergi maksudnya. Fawajadahu, maka Ibnu Mas'ud mendapati Abu Jahal itu qad darabahu, dia telah ditetak, telah dipukul oleh 2 anak afra.
Kita jumpa dah sebelum ni. Nama dia anak Afra tu? Nama dia tengok kan? Wazan kalimah tu sama, beza baris je. Nak? Nama dia? Tak ingat lah. Tengoklah sebelum ni jumpa dah. Dua anak Afra tu, tetok Abu Jahal tu. Hatta barada, sehingga jadi sejuk Abu Jahal yang tetok dia. Jadi sejuk ni maksudnya matilah. Sejuk senyap jadi. Tak gerak-geri. Setengah ulama kata hatta barada ni bukan jadi bukan mati, tapi sejuk hampir-hampir nak mati. Sebelum mati ni Ibnu Mas'ud jumpa ni. Maka Ibnu Mas'ud tanya, anta Aba Jahlin? Anta ni hamzah tu kena panjang. Hamzah tu istifham. Asalnya anta Aba Jahlin. Jadi boleh juga anta Aba Jahlin. Boleh. Awak ke Abu Jahal? Sebab muka berlumuran dengan darah ni, kadang-kadang tak cek. Gitu. Situ dia buat ghairu akkarin, dia terjemah. Cuba tengok ujung-ujung dia tu. Qala wa qala Abu Mijlas qala Abu Jahlin falau ghairu akkarin. Akkarin kalau tidak budak-budak, kalau tidak budak-budak kemacar lah. Sebab budak muda ni anak Afra ni. Situ dia terjemah kan. Cuba tengok. Akkarin qatalani, kalaulah bukan orang kemacar yang telah bunuh saya. Situ dia buat ke dia? Petani. Dia buat gitu. Petani je. Akar yang petani. Kalaulah bukan petani yang bunuh saya. Dia gini cerita dia. Abu Jahal ni, nak ayat Abu Jahal ni memang jiwa pemimpin berani. Allah malunya, nya bunuh ke petani. Hak tu dia nak ayatnya. Kalaulah hak bunuh aku tu pejuang supaya aku juga baru puas hati. Nya bunuh budak muda dua orang sekitar 17 yang umur ni, anak Afra ni. Dia pakat dua beradik kita tok Abu Jahal. Dia pun kena parut juga. Baik, hatta barada. Dari hatta barada, barada ni ada ulama kata memang matilah. Barada sejuk mana mati, bahasa kiasnya. Setengah ulama kata tidak. Barada ni dengan arti sejuk tu nak mati, dia tak mati lagi. Jadi Ibnu Mas'ud tanya dia, anta Aba Jahlin? Mu ke Abu Jahal? Kata Ibnu Ulayyah, dia kata Sulaiman, qala Sulaiman hakadha. Demikianlah kata Sulaiman. Qalaha Anasun. Itulah yang telah dikatakan oleh Anas. Qalaha Anasun, qala anta, kata Anas. Qala anta Aba Jahlin. Dia kata, siapa dia kata tu? Ibnu Mas'ud lah. Dia kata mu ke Abu Jahal. Anas cerita bahawa Ibnu Mas'ud dia kata bila dia jumpa Abu Jahal dalam peperangan itu, anta Aba Jahlin, engkau ke Abu Jahal. Qala wa hal fawqa rajulin qataltumuhu. Kata Sulaiman, qala Sulaiman itu, wa hal fawqa rajulin qataltumuhu. Adakah di atas fawqa rajulin, adakah lelaki kemacar, lelaki peringkat rendah, gitu, fawqa rajulin, yang telah membunuhnya, kata yang mana mereka telah bunuhnya. Makna orang biasa ke bunuh dia? Itu maksud dia nya. Abu Jahal ni, nak ayatnya Abu Jahal ni pelik sungguh dia. Dia kata dialah, kadang-kadang kita jumpa dialah orang yang paling malas. Sebab apa? Sebab dia dibunuh oleh budak-budak dia tu. Malu dia kata. Moga dia ni panglima besar, ketua, tiba-tiba hak bunuh dia tu budak-budak. Akulah orang yang paling malas dia kata.
Kata Sulaiman, au qala qatalahu qaumuh. Kata Sulaiman, ataupun apa ni istilah ni? Qala Ibnu Mas'ud. Kata Anas, qala anta Aba Jahlin. Awak ke Abu Jahal? Qala tu qala Abu Jahlin. Gitu. Qala Anasun, kata Anas, qala anta Aba Jahlin. Yang tanya qala tu fa'il qala tu Ibnu Mas'ud. Gitu. Maka qala tu jawablah tu. Jawab Abu Jahal, wa hal fawqa rajulin qataltumuh. Gitu. Wa hal fawqa rajulin qataltumuhu. Kata Sulaiman, au qala qatalahu qaumuh. Qala wa qala Abu Mijlas, qala Abu Jahlin, falau ghairu akkarin qatalani. Banyak qala tu. Jadi pening kepala begitu. Cuba baca terjemah tu, cuba baca. Start daripada qala Ibnu Ulayyah, nak tengok terjemah, cuba baca tu. Terjemah besar. Cuba yang tak baca apa tu. Ambil hak bawah tu, qala Ibnu Ulayyah, ambil situ. Dia tak ayat siapa dia kata tu. Dia tak ayat siapa dia kata. Oh, tak ada. Tak serupa patut itu. Sebab kalau mengikut kaedah tu, qala Anas qala, Anas berkata, kalau mengikut Sulaiman qala, jadi kalau tak serupa tu ni. Jadi tu terjemah tu tak ada. Jadi seolah-olahnya anta Aba Jahlin ni hak dia kata ni Anas bin Malik pula. Jadi gitu. Jadi gitu tu sebab apa? Qala baik. Di segi nahwu lah. Qala tu kembali mana? Kembali mana itu? Qala Anasun. Tu dhamir muannas itu. Dia kembali kepada kata-kata, kalimatun yaqulu, kalimatun tuqalu. Kena takdir. Qala tu maknanya ayat anta Aba Jahlin. Tu kembali situ. Tu qala, tu kembali pada ayat anta Aba Jahlin. Dia kembali situ. Kembali pada kalimah, kembali pada ayat anta Aba Jahlin. Jadi kata Sulaiman, demikianlah yang dikatakan oleh Anas. Yang mana Anas tanya anta Aba Jahlin. Qala, jadi kata jadi qala wa hal fawqa rajulin, ada tu dalam bahasa Arab ada. Lepas tu dia tak terjemah. Terjemah. Sebab anak ni mana tak cek dia gini dia ada setengah hadis. Kalau kita cek dalam Maktabah Syamilah ni kan, memang dia ada beza. Ni ada kadang-kadang gini. Sebab anak acak kali dah jumpa tu. Kadang-kadang tinggal jatuh sekali jadi pening nak kembali dhamir tak boleh. Jadi kena cek dulu ni. Nak cek dulu. Jadi qala Ibnu Ulayyah sampai akhir tu waktu ana sebut semula lah. Sebab ana tak sempat nak tengok ni. Kalau nak kira sebenarnya, kalau nak tengok dari segi nahwu, Anas tu kata Sulaiman At-Taimi, dia kata Anas cerita kepada kami. Anas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya selepas selesai peperangan Badar, Nabi tanya, siapa dia cerita ni? Anas bin Malik. Siapa dia yang tahu tentang keadaan Abu Jahal? Bagaimana kedudukan Abu Jahal? Kerana dia ketua perang, dia ketua tentera. Maka pergilah Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud pun pergi cari. Jumpa fawajadahu. Maka dia temui Abu Jahal. Yang mana Abu Jahal telah dipukul oleh dua anak Afra sehingga hampir mati. Anda terjemah satu terjemah. Maka dia tanya, siapa tanya tu? Anta Aba Jahlin tu siapa dia tanya? Qail tu siapa? Kalau sini kan nampaknya hak dia tanya tu anta Aba Jahlin tu Ibnu Mas'ud lah. Sekat tu tak apa lagi.
Kata Ibnu Ulayyah. Ibnu Ulayyah, siapa dia Ibnu Ulayyah ni? Perawi anak murid Sulaiman At-Taimi tu. Cuba tengok anak murid Sulaiman At-Taimi tu ke? Ibnu Ulayyah qala haddatsana Sulaiman. Kata Ibnu Ulayyah, dia kata Sulaiman kata, guru dia lah Sulaiman At-Taimi kata, hakadha qalaha Anas. Demikianlah Anas cerita. Qala anta Aba Jahlin. Dia tanya, dia tanya ni dia kena Ibnu Mas'ud lah. Kalau kita kata Anas tanya macam mana? Tak serupa dengan cerita di atas. Jadi begitulah kata Anas, kata Sulaiman. Ibnu Mas'ud tanya Abu Jahal, mu ke Abu Jahal? Qala, Abu Jahal jawab, wa hal fawqa rajulin qataltumuh. Fawqa rajulin, adakah fawqa rajulin? Fawqa ni atas mana ni? Fawqa atas. Situ terjemah lagu mana? Fawqa rajulin qataltumuh. Dia terjemah mana? Cuba tengok. Kena perhati sebab ana pengalaman dalam bab terjemahan ni tak. Acak kita jumpa. Cuba tengok dia terjemah mana tu. Bab terjemahan Indonesia tu. Betul tu. Betul terjemahan tu. Wa hal fawqa rajulain qataltumuh. Sekatu habis. Ada Arab tu. Dia terjemah gitu dia gini sebenarnya. Kalau sini pun dia ada buat ni panjang ni. Panjang dia buat ni. Gini lah ni anak sebut esok walaupun tafsir kita ambil sikit ni Maulid ni. Maulid dia sebut ni panjang. Anak pun tak tengok ni. Memang dia kata kena hurau ni tu. Jadi keliru. Dia sebut sini. Habis dia sebut. Dia mari dah kena takdir gini. Terjemah ni kena takdir gini. Dia sebut. Suku pula tu panjang cerita tu. Jadi ginilah ni anak sebut semula Baik. Qala Ibnu Ulayyah sampai akhir tu anak sebut biasalah walaupun esok tafsir kan. Kita ambil ni sikit kena bawa kita. Anak sebut ni baru kita masuk tafsir untuk esok. Sebab dia ada takdir banyak tu. Banyak takdir tu. Hampir satu muka surat ke tu. Anak tak clear, tak ada yang tengok ni. Patut dia kata memang kena takdir tu. Dia buat sini tak apa nak sebut esok ni. Kita berhenti setakat dulu. Wallahu a'lam. Cuma dalam riwayat lain ada disebut selain pada riwayat ni bahawa Abu Jahal ni bila Ibnu Mas'ud jumpa dengan dia, Ibnu Mas'ud letak tapak kaki atas dada dia. Letak tapak kaki. Lagu mana? Masa tu dia sudah ramak dalam keadaan nak mati dah. Ibnu Mas'ud letak tapak kaki dia atas dada dia. Lagu mana? Sekarang ni lagu mana? Sekarang ni lagu mana? Hatulah Abu Jahal kata, akulah pemimpin yang paling hina sekarang ni. Sebab aku dibunuh oleh orang yang tidak dikira sebagai perwira lah. Mana Abu Jahal tahu hak tetak dia tu anak Afra tu, Ibna Afra itu ni budak remaja, tak sampai umur 20 lagi. Sebab tu dia kata akulah, tak ada orang lain lebih hina pada aku hari ni. Sehebat-hebat aku ni yang bunuh kau budak sekolah menengah. Seolah-olah begitu. Dalam riwayat lain ada sebut. Jadi sedihlah dia, maknanya seorang dia ni jiwa besar siapa mati tak asik Islam dia Abu Jahal ni. Dia rela mati gitu. Nak apa? Padahal peluang dia ada situ tu. Begitulah takdir manusia Begitulah takdir manusia. Jadi kita berhenti setakat dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.